wabarakatuh. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa Surah At-Taqwa, seterusnya tuan imam, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, disusuli dengan zikir dan doa serta solat sunat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kita kepada kita, insya-Allah. Bismillah, masya-Allah, wala quwata illa billah, masya-Allah. Al khairu kullu bi idillah, masya-Allah. Kullu ni'mati minallah, masya-Allah. La yasrifu su'a illallah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung pengajian tafsir Al-Munir, yang mana kita telah sampai kepada ayat 25 daripada surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Yang mana sebelum ini kita telah ceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, kemudian disusuli dengan sifat-sifat orang kafir dan orang munafik, yang mana dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Majid karya Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang ulama buta daripada Jordan, dia kata, beliau menyatakan bahawasanya dalam surah Al-Baqarah ni, pada awal permulaan, bagaimana Allah Ta'ala cerita secara detail ataupun cerita secara lebih banyak berkenaan dengan ciri-ciri orang munafik. Walaupun pada awalnya Allah Ta'ala cerita tentang sifat orang al-muttaqin, yang mana allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian disusuli pula dengan kisah orang kafir, kan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kan. Orang kafir ni, kalau kamu bagi peringatan pada dia, anzartahum am lam tunzirhum, ataupun tak beri peringatan sekalipun, la yu'minun, mereka tidak beriman, kan. Manakala cerita tentang orang munafik ini, lebih kurang 13 ayat selepas daripada itu. Orang nak cerita apa dia, tuan-tuan? Kata Dr. Fadl Hasan Abbas rahimahullah ta'ala, seorang ulama buta. Walaupun buta, tapi tuan-tuan, dia buat kitab tafsir Al-Quran Al-Majid yang disusun oleh anak murid dia, beberapa jilid. Masya Allah, terang hati dia. Walaupun buta dari sudut zahir, tetapi hatinya sangatlah terang, Masya Allah. Beliau menceritakan bahawasanya dahsyatnya penyakit nifaq, penyakit munafik ini, Allah Ta'ala cerita sampai 13 ayat dalam surah Al-Baqarah, yang mana kita telah bahas pada sebelum ni. Ni kita saja review balik, tuan-tuan. Kemudian kita cerita juga tentang kaum yang ingkar, kan. Yang mana kuliah sebelum ini, sebulan yang lalu, kita cerita bagaimana kaum-kaum ini yang tak beriman, Allah Ta'ala cabar dia untuk datangkan kebenaran melalui mukjizat. Apa jua mukjizat? Dengan Allah Ta'ala cabar dia, cabar dengan mukjizat Allah, iaitu Al-Quran, mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun baginda Nabi SAW ini, Allah Ta'ala ceritakan bahawasanya beliau ini, baginda yang mulia ini, tidak membaca dan tidak menuliskan, kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun, kan. Yang mana engkau ini, wahai Muhammad, tidak boleh menulis. Bukan tak boleh menulis, tapi tak reti, kan. Allah Ta'ala jadikan tak reti menulis dan tak reti membaca, kan. Tapi apa yang penting, Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, bal huwa ayatun, kan, bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi ayat Allah Ta'ala itu masuk dalam hati kamu. Walaupun Allah Ta'ala jadikan baginda, maknanya kata apa, tuan-tuan, sifat ummi yang ada pada baginda itu, tidak membaca dan tidak menulis, rupanya satu kedudukan yang mulia. Kita nampak
tak reti baca, tak reti nulis, ni bodoh lah kan. Na'udzubillah, kita tak mengatakan baginda Nabi sedemikian rupa kan, sehodoh rupa, tidak. Akan tetapi rupanya ulama cerita sifat itu adalah satu kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masakan tidak tuan-tuan, berapa ramai orang yang reti baca, berapa ramai orang PhD, berapa ramai orang yang macam-macam hebat kepandaian dia, tetapi dia tidak beriman kepada ayat Allah. Betul tak? Kan? Berapa ramai orang yang mungkin dia pandai tulis, pandai membaca kan, sehingga sajak-sajaknya, tulisannya dikenali, tetapi hakikatnya tidak beriman kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala sebut bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Hakikat sebenar orang berilmu bila mana datangnya ayat Allah SWT, dia beriman kan. Maka kita fahamlah erti Iqra yang wahyu pertama turun tu, betul tak tuan-tuan kan. Maka Nabi kata apa? Ma'ana biqari. Bila mana malaikat Jibril datang memeluknya secara mengejut, dia kata apa? Ma'ana biqari. Aku tak boleh membaca. Iqra. Maka turunlah wahyu pertama kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah kita faham rupanya Iqra ni bukanlah maksud walaupun Iqra tu turun kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan sifat yang kita sebut tidak membaca dan tidak menulis itu merupakan satu apa tuan-tuan? Iqra tu maksud apa? Nabi membaca juga dengan menerima ayat daripada Jibril selaku guru tadarusnya kan. Dalam ayat hadis cerita kana yatadarusuhu ma'a Jibril kan, yang mana fi kulli syahr Ramadan, setiap Ramadan baginda Nabi SAW akan bertadarus dengan Jibril kan. Sehinggalah di akhir hujung Nabi 2 kali baca khatam Quran dengan Jibril. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Yang utama sekali, poin utama adalah sejauh mana ayat-ayat Allah Ta'ala masuk dalam hati kita. Itu yang paling utama sekali. Sebab tu aspek tadabbur, aspek tafsir yang yang ulama-ulama susun ini untuk kita lebih memahami ayat-ayat Allah SWT. Yang mana Allah Ta'ala cerita ayat sebelum itu 23 dan 24, yang mana kuliah sebelum ni kita cerita wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wahai Muhammad, beritahulah orang kafir kalau betul mereka ini ragu, raib, tak percaya terhadap apa yang kami turunkan ala abdina. Abdina tu siapa? Baginda Nabi Muhammad. Maka faktu bi suratin min mithlih. Allah Ta'ala cabar orang kafir ni, datangkan satu surah. Wadu'u syuhada'akum, dah panggillah pembantu-pembantu kamu. Maksudnya panggillah saksi-saksi kamu yang lain selain daripada Allah Ta'ala, termasuklah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah kat muka bumi ni. Kalau betul kau benar, kau boleh cabar ayat Allah kan? Akhirnya mereka tak boleh buat tuan-tuan. Berapa banyak ayat yang Allah Ta'ala turunkan, sikit saja huruf hijaiyah, tapi mereka dah tepuk dahi tuan-tuan kan. Tengok berapa huruf muqatta'ah yang ada dalam Quran. Taha kan. Disebabkan turun surah Taha, Sayyidina Umar boleh beriman. Betul tak? Kan Sayyidina Umar dia dengar ayat apa tuan-tuan? Bila dia tu masuk Islam, surah Taha. Ma anzalna 'alaikal Quran litashqa. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk memberi kecelakaan kepada engkau, untuk memberi kesusahan dan kesengsaraan kepada engkau wahai Umar. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan satu petunjuk, satu peringatan bagi orang yang betul-betul takut dengan Allah SWT. Bila dengar begitu, Sayyidina Umar pun tertarik. Aku tak pernah dengar ayat macam ni kan. Toha tu kita tak tahu maksud dia apa kan. Ulama cerita Toha ini ada sebahagian ulama menafsirkan Toha ini sebahagian daripada nama baginda Nabi SAW. Sebagaimana Yasin itu juga sebahagian daripada nama Nabi. Itu sebahagian ulama yang berijtihad. Ulama yang lain, ulama tafsir kata kita tidak tahu, wallahu a'lam, apa maksud dia melainkan kita hanya tahu ketika hari akhirat je. Rahsia-rahsia Allah, rahsia ilmu Allah, huruf muqatta'ah yang kita sebut tadi, seperti alif lam mim, itu semua alif lam mim ra. Jadi itu semua huruf-huruf yang melibatkan huruf hijaiyah itu semua kita hanya tahu ketika
ya, ketika Allah Taala izinkan kita, ya, untuk kita tahu ketika di hari kiamat esok, ya, kita takkan tahu, tuan-tuan, ya, rahsia ayat itu. Kemudian kita sambung kepada cerita, ya, ganjaran orang-orang beriman, iaitu ayat 25. Ya, betul, tuan-tuan, ayat 25. Kan, iaitu ayat yang menceritakan ganjaran orang beriman dan beramal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wahum fiha khalidun. Kan? Apa maksud dia, tuan-tuan? Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, bagi mereka disediakan syurga yang mengalir di bawah, ya, bawahnya yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, yang mana setiap kali kullama ruziku minha min samaratin, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga, ya, qalu hadzal ladzi ruziqna min qab, maka mereka akan kata apa? Ya, mereka akan kata ini adalah nikmat yang pernah kami diberikan ketika kami di dunia dahulu. Maksudnya bila esok sampai ke syurga, tuan-tuan, kita akan dapat nikmat buah-buahan, yang mana buah-buahan tu, orang yang berada di syurga dia akan kata apa? Hazal ladzi ruziqna min qab, ini adalah rezeki yang pernah kami makan dulu, nikmat ini pernah kami ada ketika di dunia dulu, kan? Kemudian disebutkan wa utu bihi mutasyabiha, dan inilah yang pernah diberikan mereka diberi buah-buahan yang serupa, ya, walahum fiha azwajun, dan padanya ada apa, tuan-tuan? Isteri-isteri yang suci, azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, ya, dan bagi mereka kekal selama-lamanya, ya. Jadi kalau kita tengok sini wa basyiril ladzina amanu, ya, ada hukum apa situ, tuan-tuan? Wa amilu. Kalau kita berhenti kat situ jadilah mad asli, kan, wa amilu, kan. Tapi kalau kita wasal wa amilus solihat, tak adalah hukum mad asli tu. Kalau kita wasal tu maksudnya sambung. Kalau kita waqaf, contoh wa basyiril ladzina amanu wa amilu, contoh, kalau berhenti kat situ dia akan terzahir padanya hukum mad asli. Ataupun nama lain mad asli apa, tuan-tuan? Mad tabi'i harfi. Sajalah sebut, mad tabi'i harfi itu nama lain bagi mad asli, ya. Anna lahum jannat, kan ada hukum mim mati tu bertemu dengan huruf jim. Lahum jannat, apa, tuan-tuan? Izhar syafawi ke? Betul, kan? Jannatin tajri, tanwin bertemu dengan huruf ta, hukum dia ikhfa haqiqi. Ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi, ya. Ikhfa haqiqi, satu lagi izhar halqi, tu lain. Tajri min tahtihal, min tah ada hukum apa? Nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki juga. Tahtihal anhar kullama ruziku, tu ada mak asli tu, kan, kullama dengan ruziku, minha min samaratin, nun bertemu dengan sa, kan, min samaratin. Apa hukum dia? Ikhfa hakiki. Rizqan, tanwin bertemu dengan ra, idgham bila guna. Qalu rizqan qalu, apa, ikhfa hakiki, betul tak, tuan-tuan? Qalu hadzal ladzi ruziqna,
Kalau saya berhenti kat sini tuan-tuan, qalu hadzal ladzi, jadi tak mat asli? Jadi. Kalau saya sengaja nak berhenti situ, walaupun tak molek lah kalau kita nak berhenti kat situ, kan, akan tergantung. Tapi nak cerita hukum tajwid, bab ilmu, kalau saya berhenti dekat qalu hadzal ladzi, dia akan jadi mat asli jugalah. Ya. Hadzal ladzi ruziqna, ataupun ni, sorry, saya nak sebut rizqan qalu hadza, saya berhenti kat situ. Qalu hadza, sepatutnya kalau baca sambung hadzal ladzi, betul tak? Tapi kalau saya nak sambung, kalau saya nak sengaja nak berhenti, kan, min samarati rizqan qalu hadza, maka kita kena berhenti dengan dibaca dua harkat juga, ya. Walaupun kalau dibaca secara wasal, secara sambung, dia akan hadzal ladzi, tidak ada terzahir mat asli di situ. Ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha, kan, bihi mutasyabiha, mat apa tuan-tuan? Mat silah, kan, ada dua, mat silah qasirah dengan mat silah tawilah, kan. Wa utu bihi mutasyabiha, bihi tu berapa harkat? Dua harkat saja, tak boleh lebih. Dia kalau lebih, kalau jumpa dengan hamzah qata ataupun alif, contohnya min dunihi aliha, min dunihi aliha, maksudnya dia boleh baca 4 atau 6 harakat bagi mat silah tawilah, ya. Walahum fiha azwajum mutahharah, hukum apa tuan-tuan? Izhar syafawi ada di situ. Walahum fiha azwajum, mat jaiz ke mat wajib tuan-tuan? Fiha azwaj, fiha azwaj, fiha satu kalimah, azwaj kalimah yang kedua. Kalau dia berhimpun antara dua kalimah, maka dia jadi mat jaiz munfasil. Kalau macam ni tuan-tuan, saya berhenti kat sini, contoh tadi kita baca wa utu bihi mutasyabihan walahum fiha, tadi kan fiha, tadi fiha azwajun, kita baca 4 harakat kan. Kalau kita ikut Torik Syatibi baca 4 harakat lah. Kalau pakai Torik Jazari dia akan 2 harakat. Tapi kita tak biasa pakai tu, kan. Tapi ada yang baca, tak apalah, bacalah, mungkin dia pakai Torik Jazari. Tapi kita kat Malaysia masyhur dengan Torik Syatibi, maka kita akan baca mat jaiz munfasil dengan 4 harakat. Tapi sekarang kalau saya tanya, saya sengaja nak berhenti dekat fiha tu, adakah kena 4 harakat juga? Maka dia akan jadi dua harakat, betul. Ya, dia akan jadi dua harakat juga. Ya, azwajum mutahharah. Tanwin bertemu dengan mim, apa hukum dia tuan-tuan? Idgham ma'al gunnah, akhirnya jumpa juga idgham ma'al gunnah, kan. Mutahharatun wa hum fiha, kan, ada mutahharatun idgham ma'al gunnah wa hum fiha, izhar syafawi, kemudian khalidun. Itulah idgham, bukan idgham, mat arid lis sukun akhir sekali, khalidun, 2 4 atau 6. Tu sikit-sikit bolehlah tuan-tuan. Selebihnya kita tadabbur dan kita baca sikit beberapa riwayat berkenaan dengan hubungan ayat ini. Bismillah. Yang pertama apa sekali tuan-tuan kita dapat? Pertama, Allah Ta'ala suruh kita wabashshir allazina amanu, sampaikan motivasi ayat ni kepada orang beriman. Ya? Maksudnya apa? Kalau nak cerita tentang syurga ni, kita kena sentiasa motivasikan orang lain. Sebab ni ayat perintah wabashshir, maka sampaikanlah berita gembira ni. Ya? Jangan mudah-mudah kita nak kata kita nak kata kau masuk neraka, kata. Ya, kita bukan macam tu. Kita kena sampaikan secara motivasi, wabashshiril lazina amanu. Sebab syurga ni cerita nikmat, kita kena banyak memberi pengharapan kepada orang yang sentiasa melakukan dosa, lebih-lebih lagi terutama orang yang ingin bertaubat.
Manakala orang yang berdosa, boleh kita nak ingatkan, inzarkan dengan dia, ya, tentang ayat-ayat neraka, takut dengan neraka, ya, sebagaimana ulama salafus soleh, ya. Bila mana ulama salafus soleh ni, ulama yang terdahulu, kan, selepas generasi sahabat, itu digelar sebagai ulama salaf, ulama salafus soleh, yang mana mereka ni ulama yang generasi terdahulu yang berguru dengan sahabat-sahabat, yang mana sahabat Nabi itu dia sempat bertemu dengan Nabi. Jadi mereka ni generasi tabi'in atau generasi tabi'in. Ya, mereka kalau baca ayat nikmat, alhamdulillah mereka suka. Tapi mereka kalau bila sampai lalu dekat ayat-ayat yang cerita tentang, ya, pendidihan api neraka, kan, makanan ahli neraka, kan, inna ladaina angkala wa jahima, kan, wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima, kan. Allah Taala sebut cerita tentang makanan orang neraka, ahli neraka, ya, yang mana penuh dengan najis dan nanah-nanah, ya, dan mereka sentiasa dapat azab yang pedih. Tapi dek kerana mereka ni, tuan-tuan, hidup kat neraka selama-lamanya, nak dia orang tak ada pilihan melainkan mereka terpaksa makan juga nanah tersebut. Sebab apa? Nak bagi hilangkan rasa kepedihan lapar. Dah lah pedih api, yang kedua pedih rasa perit lapar. Akhirnya mereka terpaksa juga makan ta'aman za ghussatin, kan, makanan-makanan yang penuhi dengan nanah-nanah yang mengalir. Tuan-tuan boleh bayangkan, tuan-tuan, masya-Allah, ya. Bila ayat ni dibacakan, maka Hasan Basri, seorang afdalut tabi'in, seorang yang, ya, ulama tabi'in, tuan-tuan, menyebabkan dia ni bila anak disediakan sup untuk makan, dia tak boleh nak makan, ya. Hari kedua dia pun tak lalu nak makan. Sampai hari ketiga dia pun tak makan, ya, menyebabkan dia jatuh pingsan, ya. Maka panggillah ulama-ulama sezaman dia, antaranya Muhammad Al-Mukandir dan sebagainya, ya, yang sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Pujuk dia, makanlah. Akhirnya makanlah juga walau sesuap. Kerana apa, tuan-tuan? Walaupun mereka ni kita tahu dia ni ulama, beriman kepada ayat Allah SWT, dan insya-Allah mereka ini min ahlil jannah, malah mereka mendapat kelebihan untuk syafaatkan manusia lain. Tapi dek kerana, yalah, dia pun tak tahu keadaan nasib ni, kan, sama ada, ya, dua perkara, syurga atau nasib dia di neraka. Itu sifat orang beriman, tuan-tuan, ya. Begitu juga dengan hal keadaan sahabat. Sahabat pun sama juga, ya. Bismillah. Ya, sebab tu seorang sahabat, satu hari dia tertinggi suara depan Nabi, kan, sedangkan dia tak sengaja. Tiba-tiba turun ayat ya ayyuhallazina amanu, surah Hujurat, kan, wahai orang beriman, la tarfa'u, kan, jangan angkat suara kamu, sautakum fawqa sautin nabi, ya, sehingga menyebabkan suara Nabi tenggelam, tak didengari, kan. Wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu tak tahu ke kalau kamu buat perkara demikian menyebabkan boleh gugur amalan kamu yang sebelum ini, dalam keadaan kamu tak merasai pun pahala yang kamu buat, menyebabkan Allah Ta'ala tak terima. Maka ada seorang sahabat, bila mana turun ayat ni, dia rasa ayat ni turun sebab aku ni. Sebab apa? Aku pernah tinggi suara depan Nabi. Maka apakah nilai amal yang aku telah hadapkan di hadapan Allah SWT selama ni, ya? Maka sehinggalah dia memulaukan diri dia sendiri. Akhir sekali Allah Ta'ala, ya, akhir sekali Rasulullah SAW sedar, mana sahabat aku ni, lama tak nampak, tak datang masjid ni, lama tak datang masjid, ya. Jadi dia pun ziarah, ya. Maka Nabi pun kata, Nabi maafkan, dan Nabi kata bukanlah ayat diturun kepada engkau, tetapi kepada orang-orang yang, ya, Arab-Arab Badui yang mereka ini, ya, tidak ada adab. Biasa orang kampung ni, tuan-tuan, orang Arab kampung ni dia tak ada adab, ya. Dan sebagai sahabat ada yang, ya, tak sengaja meninggikan suara pun terasa dengan ayat ni, ya, terasa dengan ayat yang tadi. Menyebabkan apa? Mereka fikir amalan aku ni diterima atau tidak ni. Okey, itu tuan-tuan, itu tara tertinggi suara.
Bagaimana dengan nasib orang yang menghina Nabi? Itu satu. Kan? Bagaimana dengan orang yang sanggup melukis, ya, watak, karikatur, kartun sebagainya, ya, menunjukkan Nabi ini orang yang, ya, sangat negatif, ya, persepsi mereka cuba bina. Kan? Agak-agak apa agaknya mereka nak dihadapkan di hadapan Allah SWT nanti? Kan? Orang yang mengata Nabi ni macam-macam, kan? Nabi ni bila ramai isteri, maka dia kata Nabi ni, ya, sangat kuat nafsu dia. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dan kata-kata tu untuk apa tuan-tuan? Nak jatuhkan martabat muruah seorang Nabi, nubuah seorang Nabi. Bagaimana hal keadaan orang macam tu tuan-tuan? Kalaulah tinggi suara pun Allah Ta'ala boleh gugurkan amalan kebaikan dia sebelum ni. Bagaimana dengan orang macam ni? Orang yang lawan Nabi, orang yang sanggup membunuh Nabi, kan? Bagaimana nasib dia mereka? Ni yang kita kena fikirkan tuan-tuan. Ya? Sebab tu kita kena sensitif. Ya, sensitif sebab pertama, apa-apa yang melibatkan Nabi melibatkan iman kita tuan-tuan. Ya, jangan kita buat tak tahu je kan. Nabi Muhammad kenapa? Nabi Muhammad okey. Nabi Muhammad pernah berbohong, kita pula kata macam tu. Kan? Mana boleh gitu. Kita tak boleh kata macam tu. Kan? Nabi Muhammad pun pernah tak menunaikan janji. Tiba-tiba kita kata macam tu. Kan? Dalam cerita Indonesia tu kan, dia kata Nabi pun dia pun pernah dia tak menunaikan janji, kan? Cerita Indonesia, ada satu cerita dakwah, kan? Maka ada seorang ustaz ni, dia kata, apa kamu kata tadi? Nabi pernah tak menunaikan janji. Maka kita faham, kita faham itu semua sensitiviti iman. Kalau kita faham sifat Nabi, betapa hebatnya fatanahnya Nabi, amanahnya Nabi, sehingga peristiwa hijrah yang berlaku. Tuan-tuan ingat tak peristiwa hijrah? Apa yang berlaku? Nabi minta Sayyidina Ali yang mengganti tempat tidur baginda. Ingat tak tuan-tuan peristiwa tu? Kan? Apa Nabi pesan sebelum tu Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, esok nanti rumah aku ni dipenuhi dengan barang-barang orang Arab Quraisy. Mereka telah memberi amanah kepada aku untuk aku simpan. Maksudnya rumah Nabi ni pernah jadi bank sahabat. Istilah bank ni maksudnya barang simpanan. Sebab Nabi kan digelar Al-Amin. Walaupun mereka ni duk tentang dakwah Nabi apa sebenarnya, tapi dalam hati mereka percaya kepada Nabi. Nabi takkan khianat bagi orang. Jadi Sayyidina Ali, dia pesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku esok ni tak ada ni. Ni yang barang-barang ni semua ni kaum kerabat Quraisy ni yang nak tentang aku esok ni, nak bunuh aku nanti. Nanti esok kau ganti tempat aku malam ni, ya. Barang-barang ni semua aku serahkan. Aku minta engkau serahkan balik pada tuan dia. Nampak tak tuan-tuan sifat amanah yang ada pada Nabi? Tiba-tiba kita kata Nabi tak menunaikan janji, kan? Something wrong tu. Jadi itulah sifat Al-Amin yang kita cerita tentang Al-Amin Nabi tu. Maksudnya sangat hebat sampai musuh Islam pun, ya, percaya kepada Nabi untuk simpan barang amanah mereka. Sebab mereka tahu kalau simpan sesama mereka, Arab, puak-puak jahil Quraisy ni, mesti akan ada barang yang dikhianati. Ya, tu nak cerita sifat Al-Amin daripada Nabi SAW. Dah azan ke tuan-tuan? Belum lagi? Macam dengar bunyi pula. Okay. Kemudian kita cerita pasal Bashir, iaitu kita sentiasa sampaikan motivasi. Ya, macam khutbah Negeri Selangor sebelum ni yang cerita pasal berapa ramai kes orang yang sakit mental menyebabkan bunuh diri ramai kan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ayat Quran ni kata ulama tafsir, lebih daripada 60%, 70% cerita pasal perkara-perkara yang melibatkan nak meningkatkan motivasi kita. Sebab tu kata bacalah Al-Quran, kan? Bacalah Al-Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila baca Al-Quran akan meningkat iman dia. Dan apa balasan mereka? Syurga tuan-tuan. Ini janji Allah. Balasan orang yang melakukan amal soleh kat dunia dapat syurga, yang mana mengalir dengan sungai. Tuan-tuan tengok sungai yang paling cantik, yang paling indah kan, kat serata dunia ni kan, waterfall yang cantik tu semua.
Itu sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita, tuan-tuan. Tapi dekat akhirat esok kita nak cerita, kita nampak tu indah kan. Kat akhirat esok, bagi Allah Ta'ala bagi syurga tu, yang mana dibanjiri dengan banyak keindahan sungai-sungai. Sungai-sungai yang mana baginda Nabi pernah kata, a'dadtu li'ibadiyas solihin ma la ainun ra'at. Allah Ta'ala sediakan syurga bagi hamba orang soleh yang mana tak pernah dilihat oleh mata dia, wala uzunun sami'at, dan tak pernah didengar daripada telinga dia. Maksudnya apa? Bunyi-bunyi yang sangat enak, sangat merdu. Bunyi-bunyian tu tak pernah didengar, walaupun dia berada kat dunia 100 tahun ke, 70 tahun ke, 900 tahun ke, hidup dia. Tapi dekat akhirat ada bunyi yang mereka takkan pernah dengar, menjadi satu tarikan pada jiwa dia. Wala khatar ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati dia, ada nikmat sedemikian rupa. Sebab tu saya pernah cerita sebelum ni kan, kalau ahli syurga dia makan buah, tuan-tuan, satu ulas durian contohlah, baru makan first suap dia rasa sedap, suapan yang kedua pula lagi sedap daripada yang pertama, suapan ketiga lagi berganda sedap. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, tuan-tuan, unlimited dia punya rasa dia, tuan-tuan. Kan, anugerah yang Allah Ta'ala beri menyebabkan anggota tubuh manusia waktu itu ketika jadi ahli jannah, ahli syurga, macam tak ada limited, hebat. Dia boleh makan buah-buahan yang dikehendaki. Dan mendapat isteri yang merupa bidadari. Kemudian dikekal selama-lamanya. Yang ni kita tak boleh bayang, tuan. Kita akan duduk syurga bila? Selama-lamanya. Selama-lamanya tu macam mana? Selama-lamanya lah. Tapi tak boleh bayang, tuan, selama-lamanya. Kita kat dunia ni kita tengok kan, sekejap je orang tu kan, si fulan dah meninggal dunia dah, tak jumpa dah kita. Esok kita pula akan menyusul kan. Tapi dekat akhirat, selama-lamanya. Anytime, anywhere, tuan-tuan. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Munir bahawasanya setiap kali salah satu buah syurga itu diberikan kepada mereka pada pagi dan petang, mereka akan berasa keheranan, ketakjuban. Kerana apa? Buah ini mirip dengan buah yang pernah kami makan dahulu kat dunia. Tapi setelah mereka mencicip buah tersebut, rasanya rupanya berbeza daripada biasa. Ni Dr. Wabah Zuhaili cerita. Rasanya beza daripada waktu kat dunia dulu. Lebih berganda-ganda kesedapan dia. Bahkan ada warna-warna yang kita tak pernah jumpa. Tuan-tuan, kita tahu warna ni ada berapa belas kan, dia punya warna kan. Tapi ada warna yang kita tak pernah lihat esok. Ada warna yang kita takkan pernah lihat kat dunia ni, ada dekat hari akhirat. Itulah nikmat syurga. Ni pun antara perkara-perkara ghaib. Kata Ibn Abbas, tak ada satu pun benda di dunia ni yang ada di syurga kecuali hanya sama namanya sahaja belaka, tetapi mereka diberi buah-buahan yang berbeza-beza cita rasanya. Bentuk dan warna buah syurga dan buah dunia mirip, hanya satu sama lain. Maksudnya di dunia nampak mirip tetapi rasanya berbeza. Dalam riwayat lain, dalam hadis Sahih Muslim mengatakan, sesungguhnya ahli syurga esok dia akan makan saja. Tuan-tuan, kita kat dunia kita makan saja apa, tuan-tuan? Kita akan dapat 3 serangkai. Kan? Esok kat akhirat kita makan apa-apa je, tuan-tuan. InsyaAllah kita tak adalah diabetes, tak adalah stroke, apa sakit-sakit lah kan. Minum ais sikit je dah batuk dah kan. Tapi kat syurga Allah Ta'ala gambarkan ahli syurga akan sentiasa makan dan wayashrabun, dan sentiasa minum. Malah dalam riwayat kata air sungai kat syurga tu pun kita boleh minum. Masya-Allah. Wala yaftulun wala yatfulun, dan mereka tidak meludah dan tidak kencing.
wala yabulun, wala yadfulun. Yadfulun ni apa? Meludah. Sebab perangai meludah-meludah ni banyak, ya, banyak orang yang berada kat neraka, kan, yang suka ludah muka Nabi, kan. Sebagian sahabat-sahabat, bukan sebagian orang Arab Quraisy yang tak suka dengan Nabi, dia pulaukan Nabi, meludah Nabi, baling batu kat Nabi. Ya, dan tidak kencing dan tidak membuang air besar, wala yatamattahun, dan tidak ada hingus, ya, tidak berhingus. Tuan-tuan, kita hingus kan, kadang-kadang bukan hingus, kadang resdung pun ada, kan. Tapi dekat dunia, dekat akhirat tidak ada, ya. Fama balu ta'am, lantas bagaimana makanan yang mereka telan tadi? Kalau kat dunia secara sains yang kita belajar, kan, kalau makan mesti ada, ya, ada dia punya proses penyah tinjaan, kan. Kan kita sebut proses penyah tinjaan, kan. Zaman-zaman saya dulu lah belajar, kan, proses penyah tinjaan, ya. Kan, kalau tak boleh berak tu sembelit pula, constipation pula, kan. Jadi dekat syurga tu, dia ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, fama balu ta'am, habis apa yang jadi kat makanan? Kalau semua berak tak ada, kencing tak ada, macam mana proses makan makanan tu? Ya, maksudnya sahabat pun genius, tuan, ya, belajar sains juga, kan. Maka dia pun menjawab, mereka hanya sendawa saja, jusyaun, ya, warashun, dan mereka hanya, ya, berpeluh saja, berkeringat, yang mana berkeringat mereka, peluh mereka ni umpama minyak misk, ya, minyak misk, minyak wangi, ya. Yalhamuna tasbih, ya, maka mereka terilham untuk tasbih dan bertahmid seperti kalian terilham untuk bernafas, ya. Itu dia, ya, Allah Ta'ala beri, ya, cara kehidupan kita yang berbeza, ya. Sains tubuh badan kita kat sana pun esok berbeza, kan. Dah azan belum? Dan kalau kita tengok saiz tubuh manusia, kalau dilemparkan, na'udzubillah, dilemparkan ke api neraka, ya, sangat besar, kan. Dalam riwayat menceritakan, ya, bagaimana gigi, ya, gigi manusia yang berada ketika menjadi ahli neraka sebesar Bukit Uhud. Gigi, tuan-tuan, baru gigi. Bukit Uhud tu besar tu, tuan-tuan. Kenapa? Kata ulama, bila mana luas, permukaan, kan. Maksudnya ulama pun belajar sains juga, tuan-tuan, kan. Maksudnya luas space, ya, maka azab itu lebih terasa, ya. Luas permukaan makin besar, ya, dia punya area dia, maka lebih sakit, ya, tekanan yang akan dihadapi, kepanasan yang dihadapi, dan daya resapan dia pada apa jua jenis-jenis untuk idrak merasai azab Allah Ta'ala. Okey, azan. Okey, kita bagi lalu azan dulu sebelum kita sambung. Allah Akbar.
La haula wala quwwata illa La ilaha Allahumma rabbah sihta'a wassalatul qaimah. Di sana ada beberapa riwayat, ya, bila mana menceritakan tentang bidadari di akhirat, maka ada riwayat mengatakan kelebihan kaum wanita yang beriman di dunia lebih afdal berbanding dengan bidadari syurga, ya. Ya, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna inna ja'alnahu araban utraba li ashabil yamin faja'alnahu abqara uruban atsraba li ashabil yamin. Dalam surah Al-Waqiah menceritakan kami menciptakan bidadari dengan secara langsung, ya, makna kata daripada Allah Ta'ala, ya, cipta terus bidadari itu, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, ya, uruban atsraba, lagi sebaya umurnya, ya, li ashabil yamin, dan kami ciptakan bagi golongan kanan. Ashabil yamin siapa? Ahli syurga. Maka dalam riwayat Ummu Salamah cerita, ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdal amil hurul ain. Ummu Salamah ni pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, siapa lebih afdal, manusia wanita beriman di syurga, di dunia, ataupun bidadari
di syurga. Maka apa jawab Nabi tuan-tuan? Agak-agak Nabi sebut bal an-nisa'id dunya afdal. Wanita yang beriman di syurga, di dunia lebih afdal berbanding hurul ain, berbanding siapa tuan-tuan? Bidadari di akhirat. Kafadli zaharah alal bitanah, seumpama lapisan atas permaidani daripada lapisan bawahnya. Qultu ya Rasulullah, wa bima zaka, kenapa kedudukan wanita dunia lebih tinggi? Maka Nabi kata apa tuan-tuan? Dengan sebab apa? Ada syarat dia. Bi solatihin, pertama dengan solat dia. Kita tahulah wanita ni kadang-kadang Allah Ta'ala beri keuzuran pada mereka, kan? Damul haid wal nifas wal istihadah, kan? Wal istihadah. Itu yang pertama, kerana solat mereka, dan wasyamihin, dan kerana puasa. Wa ibadatihin lillah, dan juga ibadat dia kepada Allah. Maka mereka dilebihkan. Dan di sana ada juga beberapa hadis sahih menceritakan lelaki yang beriman di syurga mempunyai 2 isteri. Ni dalam tafsir Al-Munir tuan-tuan, disebut menurut para ulama salah satunya daripada kalangan wanita dunia yang merupakan isteri dia, dan yang kedua adalah wanita bidadari. Hadis sahih tuan-tuan. Ni bukan hadis maudhu' ustaz reka ke hadis, tak. Ni ada dalam tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi tak apa tuan-tuan, laki-laki sabarlah. Tak dapat kahwin 4, kahwin 2, kahwin 3, di sana ada Allah Ta'ala anugerahkan. Dengan syarat apa tuan? Ada peluang. Haji ni kata ada peluang. Haji tu yang cakap, bukan saya. Betul lah peluang tu, kan? Allah Ta'ala bagi. Okey, berita yang menggembirakan yang tadi kita sebutkan, tempat kesenangan yang abadi. Itu kita tak boleh bayangkan tuan-tuan. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah, syurga dengan neraka dia akan kekal selama-lamanya. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Bila adanya syurga, adanya nikmat selama-lamanya, dan bila ada neraka, maksudnya ada azab yang selama-lamanya. Walaupun ada sebahagian pandangan yang mana keluar daripada ahli sunnah wal jamaah kata syurga tu dia akan hancur, syurga pula, neraka tu akan hancur, akan binasa. Tu pandangan yang kontroversi. Tetapi akidah ahli sunnah wal jamaah, saya cerita, nak cerita, makna kata azab di neraka sentiasa ada, nikmat di syurga sentiasa ada. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita beza dengan akidah yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey, jadi tuan-tuan, itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat seterusnya, yang mana ayat seterusnya menceritakan bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan dengan nyamuk. Apa cerita tu? Ada asbab nuzul dia, ada cerita kisah dia. Ayat dia iaitu berkenaan dengan Allah Ta'ala tidak segan untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun yang lebih rendah daripada itu. Nanti kita akan ceritakan bagaimana respon orang beriman berkenaan dengan perumpamaan tersebut, dan berbeza dengan orang kafir bila mana dia menerima perumpamaan daripada Allah. InsyaAllah kita akan ceritakan pada kuliah yang akan datang. Saya setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.